Asal-usul masyarakat Berber dan Nyonya di Malaysia. Berber dan Nyonya atau peranakan Cina adalah golongan keturunan kaum Cina yang unik, yang terdapat di negeri-negeri Selat, khususnya di negeri Melaka dan Pulau Pinang. Golongan etnik ini juga boleh ditemukan di Republik Singapura dan sesetengah kawasan di negara Thailand. Mereka mengelar diri mereka sebagai Berber atau peranakan adalah kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina, tetapi juga mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Resapan budaya Melayu terhadap mereka di zaman silam, iaitu melalui perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum-kaum Cina dan Melayu. Dari segi anutan agama pula, kebanyakan mereka masih mengekalkan agama tradisional Cina dan Buddha, namun ramai juga yang memeluk agama lain seperti Kristian dan Islam. Sejarah Berber dan Nyonya wujud di Melaka bermula pada kurun ke-15 apabila hubungan diplomatik yang erat telah dibina. Ketika itu semasa pemerintahan Parameswara, Laksamana Cheng Ho telah melawat Melaka. Laksamana Cheng Ho ialah seorang Cina Muslim. Parameswara merasakan amat perlu untuk menjalin hubungan politik dengan Maharaja Negara Cina untuk melindungi negeri Melaka dari ancaman Siam. Menurut sejarah lagi, pada 1459, Raja Cina telah menghantar Puteri Hang Lipo kepada Sultan Melaka sebagai satu tanda penghargaan kepada penghormatannya. Pengikut-pengikut Puteri Hang Lipo dikatakan tinggal di Bukit Cina Melaka dan dari situlah lahirnya golongan peranakan ini. Golongan peranakan telah mengekalkan kebanyakan budaya dan kepercayaan nenek moyang mereka, tetapi bahasa dan budaya Melayu telah diasimilasi. Asimilasi bermaksud proses percantuman antara etnik berlainan budaya sehingga membentuknya satu kelompok dengan kebudayaan. Sejak beberapa kurun golongan peranakan ini telah mewujudkan satu budaya yang unik dengan mengekalkan banyak tradisi Cina, seperti meraihkan perayaan Tahun Baru Cina dan perayaan Tanglong. Mereka juga dilihat mengikut budaya tempatan dan juga penjajah kerana terdapat tanda-tanda pengaruh dari Portugis, Belanda, British, Melayu, dan Indonesia dalam budaya Berber dan Nyonya. Pada pertengahan abad ke-20, kebanyakan peranakan dididik oleh Inggeris akibat daripada penjajahan British ke atas Malaya dan kecenderungan golongan ini mudah menerima budaya baru. Disebabkan peranakan mudah menerap budaya Inggeris dan berpendidik, kebanyakan jawatan perkhidmatan telah dipenuhi oleh mereka. Interaksi antara British dengan mereka telah menyebabkan mereka memeluk agama Kristian. Hal ini menyebabkan masyarakat peranakan menjadi berpengaruh di Melaka dan Singapura serta mereka lebih dikenali sebagai King's Chinese, Raja Cina, kerana mereka lebih taat kepada mahkota British. Disebabkan interaksi daripada pelbagai budaya dan bahasa, kebanyakan golongan peranakan boleh bertutur menggunakan tiga bahasa iaitu bahasa Cina, Melayu dan English. Dari segi pakaian, pakaian Nyonya lebih mirip dengan pakaian tradisi Melayu, iaitu terdiri daripada baju kebaya dipakai dengan kain batik serong dan juga kerongsang. Keunikan mereka juga dapat dilihat pada kasut manik yang menjadi kasut rasmi bagi kebanyakan mereka. Kasut manik buatan tangan itu memerlukan kemahiran dan kesabaran tinggi untuk menghasilkannya dari jarinan manik kaca bersegi-segi halus yang dijahit pada kain terpal. Rekaan kasut manik sering memperlihatkan motif bunga dari Eropah dan warnanya dipengaruhi oleh tembikar dan sarung batik. Bermula pada era 1930-an, kasut manik menjalani perubahan dengan diberi rekaan moden dan ditambah tumit. Dari segi masakan pula, kesan dari pengaruh Melayu, masakan Nyonya lebih ke arah kemelayuan, masakan mereka menggunakan rempah masakan Melayu. Orang peranakan biasanya berkahwin dengan pasangan setempat yang sama darjatnya. Majlis perkahwinan peranakan banyak mengetengahkan tradisi Cina. Majlis perkahwinan tradisi yang berwarna-warni akan diserikan dengan lagu berima spontan Dondang Sayang yang dinyanyi dalam bahasa Melayu dan ditari oleh para hadirin ketika majlis berlangsung. Pendondang akan bergila-gila menyambungkan lagu bertema asmara sambil menari berpusing-pusing dengan perlahannya. Dondang Sayang memerlukan kemahiran berjenaka dan bertikam balas. Siapa yang bijak berdondang maka dialah yang meraih gelak ketawa dan tepukan ramai.
Pelat loghat dan cara berbahasa kaum baba dan nyonya akan menyerikan lagi persembahan. Pagi hari telefon. Bahan-bahan bersejarah dari kebudayaan baba dan nyonya telah dipamerkan di pusat-pusat kebudayaan seperti John Kerr Street Melaka. Di tempat-tempat ini, anda boleh menemui muzium yang mempamerkan perabot, makanan dan pakaian tradisi kaum baba dan nyonya. Di sini juga terdapat kedai-kedai makan sajian istimewa mereka. Pertunjukan seni peranakan mingguan juga diadakan di Pasar Malam John Kerr Street. Antara tokoh-tokoh berketurunan baba dan nyonya di Malaysia ialah Tan Cheng Lock dan Tan Sio Sin. Tun Dato' Seri Tan Cheng Lock ialah seorang pemimpin politik Cina di Tanah Melayu yang merupakan Presiden pertama Persatuan MCA pada tahun 1949. Manakala Tun Dato' Seri Tan Sio Sin ialah Presiden ketiga Persatuan MCA. Beliau juga merupakan bekas Menteri Kewangan Malaysia dari tahun 1959 sehingga 1974. Sekian sahaja sejarah asal-usul baba dan nyonya. Jika anda ada cadangan dan pandangan, sila komen di bawah.